السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول وبالله التوفيق. Malam ni insya-Allah kita sambung kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Kita terjemahan kita pada muka surat 428. Dia kata Ud, dan masih lagi dalam huruf Ain. Dia kata yani Ud, al-Ud al-Hindi Naw'ani. Dan Ud ni maksudnya terjemah dalam bahasa kita dipanggil gaharu, tapi terjemahan dalam buku ni tulis cendana. Saya rasa terjemahan ni tersilap lah, salah. Sebab Ud ni maknanya gaharu. Dia diambil pada pokok ataupun pokok gaharu, yang lapisan dalam pokok gaharu tu kan, yang dia orang buat proses dia ada proses pembakteriaan. Maksudnya bakteria tadi dia dia kena mengena pada pokok tadi, dan dia akan menghasilkan yang mana macam kayu yang macam buruk dalam tu lah maksud dia, yang dia akan jadi macam damar tu maksud dia. Itulah dia jadi Ud tadi, Ud ataupun wangian yang sangat wangi lah. Sehingga kalau tengok dalam website Indonesia tu, maknanya 1 kilo harga lebih kurang dalam jutaan rupiah lah. Kalau duit kita lebih kurang sekilo 1 liter 400,000 macam tu lah Ud dia ni kan. Jadi Ud ni kayu gaharu ya. Kalau cendana lain pula. Cendana ni maknanya sejenis pokok yang dia ni pokok jenis menumpang pada pokok lain. Dia tidak mempunyai batang yang kukuh lah. Dia pokok menumpang dipanggil. Itu cendana kan. Jadi sebab tu lah istilah Melayu kita dengar sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Maknanya gaharu dulu, bila dah dapat gaharu apa perlu kepada cendana? Kerana gaharu tadi dia terlebih lebih berharga, bernilai dan lebih baik, afdal daripada cendana. Walaupun kedua-duanya wangi, tapi tingkat kewangian gaharu itu lebih tinggi. Jadi Ud di sini adalah kayu gaharu. Kalau maknanya tuan-tuan perempuan nak tengok ya apa beza antara gaharu dan cendana, boleh tulis dan tulis kepada search lah, search nanti dia akan keluar beza antara gaharu dan cendana kan. Jadi Ud ni adalah kayu gaharu. Sila betulkanlah yang dalam bracket kan, Ud dia tulis kayu cendana kan. Sila betulkan maknanya. Wallahu a'lam, maksud dia kayu gaharu, pokok gaharu lah. Itu. Jadi kita sedang membahas tentang gaharu, bukan kita membahas tentang pokok cendana. Sebab gaharu lain, cendana lain kan. Sebab tu disebut dalam pembayang bagi pantun tu, sudah gaharu cendana pula kan. Dah ada gaharu, nak cari cendana apa lagi dah. Cukup lah, dah ada gaharu dah. Itu maksud dia gitu. Okey. Dia kata di sini kayu Ud ataupun kayu gaharu India ada dua macam lah. Al-Ud al-Hindi Naw'an, kayu India, kayu Ud India ada dua macam. Sebab apa disebut sini kayu dia disebut dengan Ud India? Dia tak sebut dengan Ud Cambodia ke, Ud mana-mana ke, tapi Ud India. Kenapa? Ud India adalah Ud yang terbaik di antara Ud lah. Kayu gaharu yang terbaik di antara kayu gaharu. Kita ada dua macam. Ud India ada dua macam. Pertama iaitu yang digunakan sebagai ubat. Dia kata yusta'mal fil adawiyati, digunakan dalam perubatan.
yang pertama, ya kan, wa huwa al-kustu, al-kust. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan dia juga al-qusta bit-ta. Kan? Yang pertama tadi dengan huruf ta, al-kust. Yang kedua dengan huruf ta, ini al-qusta. Ya, kata Ibn Qayyim rahimahullah, wa sayati, dia kata akan datang nanti fi, dia kata fi harfil qaf, akan datang penjelasannya di huruf qaf nantilah. Kita baca di huruf ain, itu yang pertama. Yang kedua dia kata al-thani, makna dia yang kedua, jenis yang kedua, ud itu, kayu gaharu itu yusta'malu fi at-tib. Jadi tuan-tuan kalau nak tahu tentang lebih jelas lagi tentang maknanya cerita pokok gaharu, kayu gaharu ni, boleh Google. Kan Allah bagi kepada kita kemudahan zaman sekarang ni kan untuk mengetahui dengan begitu mudah perkara-perkara yang dulu kita susah nak faham. Mungkin dulu sebelum ada kemudahan internet, kemudahan kita panggil cyber raya ni kan, jadi agak susah lah. Tapi sekarang kita boleh tahu macam manakah pokok ud itu, macam manakah penghasilan dia, macam manakah dia pemprosesan dia sehingga terhasil dia menjadi pati minyak, kan? Dan dia ada jenis-jenis, darjat-darjat dia. Kita boleh tahu dengan mudah tentang ud ini. Jadi kata dia yang kedua, yusta'malu fi at-tibi, digunakan dia dalam sebagai wangian. Kita letak kat baju kan, ataupun kita perasap di baju kita. Kalau jenis asap, jenis kayu ini bakar tu kan, diasapi dia dengan pakaian kita tadi kan, dengan kena dengan ud tadi. Kalau ada satu jenis tu sampai seminggu dia tak hilang lagi bau dia. Itu yang jenis mahal, yang jenis terbaik lah. Okay? Itu ud yang terbaik. Jadi baik. Kemudian kalau tadi ada gangguan sedikit ya. Wa yuqalu lahu al-uluwatu, dan dikatakan baginya al-uluwah. Al-uluwah ni apa? Al-uluwah ni, kan, ud yang jenis kedua ni, al-ud alladhi yutabakharu bih. Ud yang dijadikan dia sebagai yang diambil asap dia. Yutabakharu bih maksud dia dibakar dia tu untuk dihasilkan asap. Bakar dia sampai keluar asap dia. Jadi yang dikenalkan adalah asap dia tadi sebagai wangian atau pembauan lah. Okey, waqad rawa Muslim fi sahihihi, al-Imam Muslim rahimahullah telah meriwayatkan dalam sahih dia, ya, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana yastajmiru bil uluwati ghairu mutarratin. Yani Ibn Umar dia beristijmar, maksud isti'mal at-tib wa tabakhur bihi, dia gunakan wangian yang dijadikan sebagai asap ya. Dia mengasapkan rumah dia atau pakaian dia dengan al-uluwah. Uluwah ni ud lah, ud kayu kan. Kayu gaharu tu yang kayu gaharu yang diorang cincang-cincang tu kan. Serpihan-serpihan tu lalu dibakar dalam satu bekas sehingga dia menghasilkan asap. Jadi dia istijmar dengan apa ud ini, ghairu mutarratin, yang tidak bercampur dengan selain tib, wangian yang lain. Semata-mata gaharu saja. Dia tak campur dengan apa-apa wangian yang lain. Itu dia panggil bil uluwati ghairi mutarratin maksudnya. Tapi dalam kitab terjemahan dia tak sebut tau. Terjemahan ni sebab ini kelemahan kitab terjemahan. Dia sebut dia kata di sini ia pernah mengasapi rumah dengan menggunakan kayu al-uluwah, juga dengan menggunakan kapur barus yang dibakar bersamanya. Kan? Maknanya dia tak sebut ghairu mutarrah ni, maksud apa nama ud yang tidak bercampur dengan selain, dengan wangian yang lain. Dan begitu juga maknanya dia kata di sini ghairu mutarratin wa bi kafur, dan dia beristijmar juga dengan kafur. Kafur dia terjemahlah bahasa kita kafur barus lah. Kafur barus kan. Jadi apakah dia kafur barus ni? Okey.
Dia panggil, dia kalau kafur ni sejenis pohon, sejenis pokok. Dia pokok yang merimbun lah. Kapur baruh ni pokok. Kalau tuan-tuan perempuan boleh Google, boleh Google cari apa nama perkataan kafur ni kan. Kafur. Dia akan keluar nama gambar pokok. Boleh tekan image, dia akan keluar pokok. Saya tengok tadi dekat Jepun, ada satu pokok kapur ni, pokok kafur ni, ataupun terjemahan kafur baru kan. Dia usia dia sekitar 1000 tahun di Jepun. Pokok kafur ni. Ada sejenis pohon. Dia nama yang saintifik dia dipanggil Cinnamomum camphora. Camphora ataupun tahu lah disebut Cinnamomum, Cinnamomum. Lepas tu Camphora, Camphora. Boleh Google perkataan itu. Tentu akan jumpa pokok kafur tadi lah. Kalau lihat dalam Wikipedia bahasa Arab, dia kata wahwa asjarun kabiratun. Dia adalah satu pohon pokok yang besar. Okay? Yablughu irtifa'uha, yang mana tinggi dia boleh sampai 20 hingga 30 meter. Kan? 20-30 meteran. Ahyanan, kadang-kadang dia boleh jadi 20 hingga 30 meter tinggi dia. Ma'a furu'il muntashiratin, dengan cabang ranting yang banyak. Dia banyak ranting, banyak cabang pokok kafur ni. Wasi'atin, dan dia punya cabang dia panjang. Pokok dia rimbun. Wa tu'tabaru, dan dianggap pokok ni asra'ul asjar numuwan, pokok yang paling cepat membesar fil alam, di alam ni lah. Haitsu yumkin an tanmuwa, yang mana mungkin kadang-kadang dia boleh membesar li 10 amtar, sampai 10 meter. Dia boleh pokok dia besar jadi sampai 10 meter. Kan? Fil am al-wahid, dalam setahun dia boleh naik 10 meter setahun. Cuba bayangkan, ada pokok dia. Cuba Google, tuan-tuan perempuan boleh tulis image lah. Image pokok kafur ni kan. Jadi jenis pokok kafur, kita panggil kapur baru tu kan. Dan Ibn Umar juga berkata, hakadha kana yastajmiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah dia Rasulullah beristijmar, maksudnya menggunakan at-tib, dengan asap tadi lah, mengasap wangian atau daripada kayu gaharu. Wa thabata anhu, dan sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifati na'imi ahli jannah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang sifat nikmat ahli syurga, majamiruhum al-uluwatu, yakni yatabakharu bihi al-'ud. Kan? Maknanya majamiruhum maksudnya asap wangi tadi kan. Asap yang wangi mereka itu adalah al-uluwah, yakni al-'ud. Al-'ud, sejenis gaharu lah dalam syurga lah. Maknanya makna sama, fizikal tak sama lah. Sifat dan fizikal tak sama, hanya disebut sebagai untuk kefahaman kita sajalah. Jadi al-majamir adalah jamak bagi perkataan mijmar, wa huwa ma yutajammaru bihi ay yutabakharu bihi, sesuatu yang diambil asap daripadanya dengan dibakar. Min 'udin, daripada 'ud, daripada kayu. 'Ud ni sejenis kayu lah, macam kayu kecil kan. Wa ghairihi, dan lainnya, wa huwa anwa'un, dia banyak jenis lah. 'Ud ni, gaharu ni banyak jenis. Ya. Ajwaduha, yang paling baiknya, gaharu yang terbaik adalah al-hindiyu, daripada India. Itu terbaik. Thumma Sini, kemudian daripada Sin, China. Gaharu daripada China. Thumma al-qamari. Perkataan al-qamari ni saya tadi cuba search, cuba cari dengan berbagai tempat, cuba cari tengok dalam berbagai web. Akhirnya saya jumpa daripada satu YouTube seorang orang Arab ni, nama dia Ad-Dawi. Tak tahu lah dia punya YouTube dia nama Ad-Dawi. Alif lam dal waw ya. Okay? Yang mana dia cerita al-qamari ni atau al-qimari ni, al-qimari ni apa dia? Okay? Dia kata dia kata ardun bain as-Sin wal Hind bil qurbi min Jawa.
Dia kata Qimari ni satu tempat yang berada, negara yang berada di antara China dan India, berhampiran dengan Jawa, tanah Melayu lah, Nusantara, berhampiran dengan Nusantara. Dan dia kata lagi dalam YouTube tadi, dia kata waqad warada zikru al-adad zikru al-ud, dia kata waqad warada zikru al-ud al-qimari, telah disebut tentang ud al-qimari ni, ya kan? Dalam kitab, disebut dalam kitab, ada disebut wa ardul qimari, disebut ud qimari, dan bumi ataupun tempat yang bernama qimari itu disebut fi kitabin mamalik wa masalik, dalam sebuah kitab yang bernama, kitab tu Mamalik dan Masalik, nama kitab tu. Penulis dia Ibnu Khardad Bagh Al-Khurasani, orang Khurasan yang wafat pada tahun 280 Hijriyah. Dan kitab dia juzuk yang pertama, muka surat nama 68, dia kata. Dan dia kata barangkali yang dimaksudkan oleh penulis itu, Qimari itu adalah wahia ardun minimar. Ardun minimar ni maksudnya Myanmar lah, dia ataupun Burma, dia kata. Itu apa yang saya dapat tadi dalam pencarian saya berkenaan dengan Al-Qimari ataupun Qamari ni, Ud Qimari. Ini di antara yang terbaik. Summa Al-Mandali, kemudian Ud Al-Mandali. Al-Mandali ni apa pula? Mandali ni, saya cari tadi, dia disebut oleh Ibn Sina. Ibn Sina yang wafat pada 427 Hijriyah, dia sebut, dia kata, Ibn Sina kata ajwadu asnafil ud, di antara yang terbaik lah, ud gaharu yang terbaik adalah al-ud al-mandali. Dia ambil daripada pertengahan negara wasatul Hind, di tengah-tengah negara India, iaitu dia kata di sisi satu kaum yang dipanggil mereka itu bangsa Hindu lah. Hindu ni apa nama, bangsa Al-Hind, negara Al-Hind ini negara India lah. Bahasa Arab dipanggil Hind, kan? Hindi, bangsa India, ya. Dan Mandali ni dia kata wilayatun wahia fi wilayati Andhra Pradesh. Andhra Pradesh di situ. Ini Mandali. Kemudian disebut qala sahib kitab al-'Atr, kata tuan punya kitab 'Atr tentang Ud al-Hindi ni, al-Mandali ni, wa min khasa'isihi, di antara kelebihan Ud al-Mandali ni, thabatu raihatihi, mana wangian dia itu kekal di baju kita, fi thawbi usbu'an, dia boleh tahan seminggu. Oh, dahsyat, mahal Ud ni. Tapi kalau di Malaysia ni Ud, tak tahu lah, saya tengok tadi, saya cari tadi, maknanya harga Ud ni 1 liter, kalau dia dah proses jadi pati Ud tu, 400,000 pun ada harga 1 liter. Masya Allah, kan? Oh ni, yang diproses jadi pati minyak lah dah, 400,000. Mahal lah. Kemudian dia kata Ud al-Mandali ni tidak tersebar di negara Arab, di tanah Arab, melainkan di akhir zaman pemerintahan Bani Umayyah dan di permulaan pemerintahan zaman Abbasiyah. Itu ketika waktu itu baru tersebar Ud al-Mandali ni. Baik, kemudian kata Ibn Qayyim lagi, wa ajwaduhu, yang terbaiknya daripada Ud ini adalah al-aswad wal azraq, as-sulb, hitam dan biru. Itu yang terbaik daripada jenis Ud ni, yang warna hitam kan, dan warna biru pekat, melekat, dan itu macam berlemak. Nah, itu yang terbaik daripada jenis Ud ni, ya. Saya pun dah dapat daripada kawan, tolong jual daripada kawan jugalah, pati Ud hijau. Yang dekat saya ada Ud hijau yang kawan buat tu, warna hijau. Dia jual, ya kan, 3 ml kot, 3 ml RM300 dia jual. Dekat saya ada lah, kan? Kalau siapa yang teringin tu boleh lah, kan? Memang bau dia memang sedap lah. Maksud dia merehatkan jiwa kita lah, menenangkan jiwa. Wangian ni kan, sebab tu Nabi SAW sukakan wangian kan. Dan Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahawa dia disanggup habis sebahagian harta dia untuk beli wangian, minyak wangi.
Ya. Itu yang terbaiknya. Warna dia hitam, biru, pekat, melekat, macam melemak tu. Wa aqallahu jaudah, yang paling dia panggil apa, kualiti rendah kan, yang paling rendah kualiti dia, ma khaffa wa tafa 'ala al-ma', sesuatu yang dia bila tuang atas air dia boleh timbul. Itu yang paling jenis paling murah lah. Kan, paling rendah kualiti kata dia. Baik, wa yuqalu, dan dikatakan ud ini apa dia? Innahu syajarun yuqta'u wa yudfanu fil ardi sanatan. Dikatakan bahawa ud ini satu pokok yang pohon yang ditebang kemudian ditanam sampai setahun dalam tanah. Fata'kulul ardu minhu ma la yanfa'u. Maka tanah tadi dia akan makan. Bumi tadi akan makan daripada pokok itu sesuatu bahagian yang tidak bermanfaat. Yang tinggalnya apa dia? Tinggalnya ud dia. Tengah tu. Dia tinggal kat tengah tu, ud. Warna hitam tu kan. Pokok tu yang hitam tengah tu lah dia ud. Daripada pokok gaharu tu. Tu yang dia ambil, bukan semua batang sepokok tu. Bukan satu pokok tu dia ambil, bukan dia kan, dia ambil yang tengah-tengah tu. Sekarang daripada teknologi, cara untuk mempercepatkan proses kewujudan ud di pokok gaharu tadi. Dia bersuntik bakteria masuk dalam tu, dia akan makan, dia akan macam tu lah. Dia ada proses dia lah sehingga dia akan jadi ud dalam tu. Nanti dia akan potong, dia akan tebang, dia akan keluarkan lah yang warna hitam macam buruk dalam pokok tu kan. Itulah dia yang dikehendaki daripada pokok gaharu tu. Bukan satu pokok tu. Tak. Itu maksud dia. Tu yang jadi mahal tu. Kalau sepokok tu senang lah kan. Ambil pokok tu, mesin, cincang semua, boleh satu trailer tu pokok. Satu trailer kan. Jadi maknanya bukan macam tu. Baik, dikatakan macam itulah. Wa yabqa 'udut tib, yang tinggal tadi mana setahun ni dikorek balik. Digali balik, tengok setahun lepas tu. Maknanya yang hak tinggal tu, hak tu yang diambil jadikan sebagai ud. La ta'malu fil ardi syai'an, bumi tak makan hak tu. Bumi dia tak mereput. Dia tak mereput. Ud dalam tu dia tak mereput. Wa yata'affanu minhu qishruhu wa ma la tiba fihi, dan pokok kulit-kulit dia akan jadi busuk lah. Masam ke apa ke. Dan apa yang tidak wangi akan rosak lah. Yang tinggalnya yang jenis wangi tadi. Dahsyat kan. Itu yuqalu, dikatakan macam tu. Kata Ibn Qayyim lah. Proses pengambilan ud. Jadi maknanya dia makan masa lah. Dah tebang dah tu setahun pula kan. Ditanam dalam tanah tu. Wa huwa harun yabisun fi thalithati. Maksud dia ni sifat dia panas, kering pada darjat yang ketiga. Yaftahu sudat. Dia boleh membuka segala sumbatan-sumbatan dalam dalam dada kita ke apa kan. Wa yuksiru riyah, dan boleh menghilangkan bau-bau busuk ni. Wa yuzhibu bi fadli rutubah. Dia boleh menghilangkan dengan kelebihan kelembapan dia tadi, dia boleh menghilangkan yang bau-bau busuk ni lah. Dia kata wa yuqawil ahsya, dan dia boleh menguatkan mana usus kita, wal qalb, dan hati kita, dan jantung lah, jiwa kita. Wa yufri'uhu, dan boleh menyebabkan jiwa kita jadi tenang. Ya. Wa yanfa'u ad-dimagh, dan dia boleh bermanfaat untuk otak kita. Ya. Manfaat untuk otak. Wa yuqawwi al-hawas, dan dia boleh menguatkan kita punya panca indera kita, penglihatan kita. Kan? Al-hawas ni panca indera lah. Mata, telinga kan, bau, hidung lah. Wa yanfa'u wa yuhbisul batan. Maksud dia kan, dia boleh yuhbis ni menyekat perut kita lah. Jadi kan, maknanya tidak berlaku cirit-birit ke apa kan. Al-habs ni maksudnya tahan. Al-batan ni perut, tahan perut, maknanya begitu. Wa yanfa'u min salasil baul, dia boleh bermanfaat juga bagi orang yang kencing dia dia panggil apa, kencing yang tak tos kan, tak apa, kencing yang dia panggil penyakit salasil baul, penyakit kencing tak berhenti, keluar keluar air kencing, menitik kencing dia kan. Dia kencing maknanya tak puas, dia lepas dia kencing, dia jalan-jalan keluar lagi air kencing dia, menitik kan. Dia bermanfaat untuk itu juga kan. Qala Ibn Samjun, berkata Ibn Samjun, al-ud dhurubun kathiratun
Kan? Ud ni dia kata ada banyak jenis lah. Banyak jenisnya. Namun semuanya bisa disebut dengan satu nama al-uluwah. Yang ni semua disebut sebagai al-uluwah. Kayu. Ini cincang tu kan. Bahagian luar dan bahagian dalam kayu ini bisa dipergunakan. Luar dalam boleh guna lah. Bisa dibakar secara tunggal. Tak campur apa-apa. Bisa juga dicampur dengan bahan lain. Bila dicampur dengan kapur barus, cinnamon campora tadi kan. Kapur barus. Mengandungi nilai medis tersendirilah. Dia kata. Nilai perubatan tersendiri. Yakni bahawa masing-masing bisa saling melengkapi kekurangan unsur pada yang lain. Okay? Maknanya kalau campur dengan yang lain, dia menambahkan kebaikan lah. Sistem pembakaran kayu gaharu ini, bukan cendana, cendana saya potong, saya tulis gaharu. Kan? Kayu gaharu ini juga merupakan cara menjaga sirkulasi udara, kan? Peredaran udara, dan cara menjaga udara menjadi lebih baik. Kerana udara adalah salah satu daripada 6 hal vital, yakni as-sittah ad-daruriyah yang penting. Dia kata hal vital maksudnya perkara yang penting yang dihajatkan oleh makhluk hidup. Ya, udara bersih, badan menjadi sihat. Itu maksudnya. Habis dah tentang ud. Kita masuk pula tentang adas. Ini kacang dal. Adas ni dal lah. Kacang dal. Maknanya kan. Jadi kalau tak tahulah, masa dulu belajar di Pakistan, orang Pakistan ni mereka sinonim dengan dal lah. Kan? Makan dal, hari-hari makan dal. Sebab tu yang paling murah sekali. Roti, makan roti, nan dengan dal. Yang dimasak dengan kari lah. Tapi dia orang masak sedap lah. Tak buah apa pun. Tapi kita ni kalau dekat Malaysia ni, dimasak dal kan, dia masuk dengan daun kari polel, lepas tu dia masuk dengan ikan bilis kan. Tapi tak tahulah, kami belajar dulu dia orang masak dal kari lah. Makan dal, tak ada lauk, dal, mana-mana dal. Dengan nasi pun dengan dal. Itu kebanyakan hari-hari macam tu lah. Itulah cerita dah. Saya dikatakan dal fi ta'am kan nahwi fil kalam ni lah. Itu dibuat lawak. Adas lah. Bahasa Arab panggil adas. Bahasa kita panggil dal. Bahasa Urdu pun panggil dal juga. Urdu panggil dal kan. Diriwayatkan banyak hadis yang keseluruhannya batil, tidak sahih lah. Tidak sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan adas ini, dal ini. Padahal beliau tidak pernah mengucapkan satu pun daripada hadis-hadis tersebut. Di antaranya adalah hadis berikut. Innahu qaddasa fihi 70 nabiyyan. Ini hadis palsu lah. Dengan adas ini, dengan dal ini, Allah Ta'ala mensucikan 70 Nabi. Masya Allah. Hadis lain pula. Innahu yaruqul qalba wa yaghrizul dam'ah wa innahu ma'kulul salihin. Ini mengarut juga lah. Ada adas dan dal bisa melunakkan hati, melembutkan hati, dan mempermudah seseorang menitiskan air mata. Dal adalah makanan orang-orang salih. Yang paling tinggi derajatnya dan paling sahih berkenaan dengan adal ini adalah hadis berikut. Innahu syahwatul yahudi allati qaddamuha 'ala al-manni was-salwa. Adas adalah kesukaan orang-orang Yahudi, mereka lebih mengutamakannya dibandingkan manna, yakni madu, dan salwa, yakni jenis burung yang Allah turunkan untuk mereka sebagai makanan ketika mereka berada di tih itu kan. Dia tak ada tempat tinggal buat Yahudi ni. Merempat merata kan. Kerana tak taat pada Allah lah. Baik, dal ataupun adas bisa dikatakan sebagai teman bagi bawang merah dan bawang putih. Jenisnya jantan tetapi sifatnya betina, dia kata, dingin dan kering. Ada dua energi berlawanan dalam dal ni, dalam adas ni. Dua energi yang berlawanan. Pertama, energi yang memperkeras kotoran. Maksudnya makan jadi sembelit lah. Kedua, energi yang memperlunaknya. Kulit adas panas dan kering. Pada tingkatan ketiga agak pedas, tajam terhadap perut. Namun keunikannya justru pada kulitnya itu. Kan? Unik dia pada kulit dia. Oleh sebab itu lebih baik disantap utuh. Maksud utuh ni maknanya dimasak macam tu lah. Tak payah di blend lah. Kan? Rebus biji-biji tu. Dal tu. Jangan hancurkan dia.
daripada ditumbuk. Lebih ringan di lambung dan lebih sedikit bahaya. Bukan lebih, kurang. Silap tu. Potong lebih tu, apa nama, tulis kurang. Ni. Kurang sedikit bahayanya. Sebab isinya agak sulit dicerna, kena dingin dan kering. Bisa juga menambah, dia kata, unsur hitam dalam tubuh. Kan? Unsur hitam dalam tubuh ni maknanya penyakit lah. Berbahaya bagi melancholia secara signifikan. Melancholia ni apa dia? Melancholia saya cari dalam kamus. Cari dalam tadi dia kata apa? Kesimpulan dia, ringkas dia, halusinasi. Wallahu a'lam. Dia kata melancholia ni darbun minal junun. Sejenis penyakit, macam penyakit. Maksudnya penyakit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah cikgu. Kan? Satu jenis penyakit gila lah. Yang mana wahwa yahduthu bil insan afkarun radi'ah. Mana dia datang pemikiran yang tak elok, pemikiran yang buruk-buruk tadi kan, dia pakai halusinasi. Wa yaghlibuhu al huzun, yang mana pemikiran tu akan menyebab dia jadi duka cita, jadi sedih, gundah gulana apa semua tadi kan. Macam kemurungan lah, penyakit macam tu lah, kemurungan. Wal khauf, rasa takut, rasa sedih, rasa takut. Dan terkadang dia ni menjerit. Rubama sarakha, dan kadang-kadang dia menjerit-jerit. Wala taqa bitilkal afkar, dia bercakap dengan pemikiran apa yang dalam kepala dia. Dia cakap dengan apa yang dalam kepala dia. Kan? Wa khalata fi kalami, cakap dia bercampur-campur. Cakap dia orang tak boleh faham. Jadi huwa da'un aqliyun, kan? Dia kata dia adalah penyakit akal. Aqliyun wa nafsiyun, penyakit jiwa. Jadi penyakit jiwa, bahaya. Berbahaya bagi melancholia, dia kata. Secara signifikan. Berbahaya juga bagi saraf dan mata lah. Dah ni tak bagus lah maknanya kan. Tapi kami di Pakistan tu hari-hari makan. Sehingga kawan saya ni, budak Malaysia kita lah, saya cerita lah apa. Akhirnya dia duduk 10 tahun. 10 tahun dia tak balik. Dia pergi mana daripada tahun pertama tu, tahun 90-an lah. Dia balik tu setelah genap 10 tahun baru dia balik. Tak balik langsung. Dia akhirnya sebelum dia balik, dia kena operate dekat leher dia. Kan kena buang macam ketumbuhan. Lepas tu doktor kata dengan sebab banyak makan dal. Sebab banyak makan dal. Adas. Hari-hari makan dal. Tak tu silang sehari 2 hari ya. Dia kata adas amat tajam untuk darah. Sebaliknya mereka yang kelebihan unsur hitam menjauhinya. Yang dia darah pekat ke apa ni kan, penyakit ni. Jenis penyakit angin apa, jauh lah. Terlalu banyak mengonsumsi adas, makan adas ni, dal ni bisa mengakibatkan berbagai penyakit berat. Seperti was-was. Ada juga. Lepra ni kusta lah. Juzam. Dan demam. Demam ni dia panggil hummar riba'. Bukan demam biasa ni. Dia panggil, kalau dalam kitab bahasa Arab dia panggil apa? Humma ar-ribi'i. Humma ar-ribi'i ni apa dia? Dia kata, kalau terjemah dalam bahasa ni, istilah ini dia panggil quartan fever. Quartan fever. Q-U-A-R-T-A-N fever. Wa hiya ahadu anwa'il malaria. Mana sejenis penyakit malaria. Humma ar-ribi' ni disebut demam kan? Disebut demam ni, kita tak demam macam mana, demam kokok kan, demam apa lah. Dia kata humma ar-ribi' ni sejenis penyakit malaria. Allati yusabu biha al-bashar. Maksudnya yang kena pada manusia lah. Kan? Dia ni macam mana? Dia zahir demam ni berlaku. Dia berlaku demam ni daripada 3 hingga 4 hari. 3 hingga 4 hari. Itu dia panggil sejenis demam malaria macam tu lah. Kemudian dia kata efek samping tersebut bisa diminimalkan. Maknanya kita boleh kurangkan dia punya efek dia. Kesan tak baik dia kita boleh kurangkan dengan dia kata apa, sayur rebus. Kalau terjemah dalam bahasa Arab dia dengan as-silqa. As-silq ni maksud dia sejenis sayur, dia sayur rebus. Dia sayur bukan, dia jenis adik-beradik bayam juga. Ni kalau siapa nak tengok dalam ni boleh Google lah, nak tengok dia punya image dia. Macam manakah pokok as-silq ni? Dia macam bayam, macam fakcoy macam tu lah. Macam bayam, macam fakcoy. Macam sawi tak? Dia, nama dia
Boleh cari, tulis beta vulgaris. Tulis ni. Google dapat lah. Beta, B-E-T-A, vulgaris, V-U-L-G-A-R-I-S. Vulgaris. Jadi, tulis yang ni kemudian search. Nanti dia akan keluar. Pokok asilq ni. Dia sejenis adik-beradik bayam lah. Dia panggil adik-beradik bayam. Tapi bukan bayam yang tempat kita ni. Sebab tu saya tengok tadi dia kata apa? Kan? Sejenis sayur yang direbus. Boleh kurangkan dia punya efek tak baik daripada dal tadi lah. Dan juga isfanaq. Isfanaq dalam bahasa Arab dia panggil apa? Isfinaq. Isfinaq dia juga sejenis bayam. Kan? Dia panggil apa nama? Spinacia. Dia spesies Spinacia. S-P-I-N-A-C-I-A. Boleh cari. Dia kata di sini dia ni tumbuhan ni tidak sesuai di sebahagian tempat lah. Kan? Tempat yang iklim tropika. Macam di Asia Tenggara apa semua tak sesuai lah. Macam tempat kita tak sesuai. Tak tumbuh pun. Tak pernah tengok pun tempat kita. Kenapa? Kerana dia cepat berbunga dan tidak tumbuh banyak daun. Daun dia tak banyak. Banyak bunga. Jadi nak kita pakai daun dia. Gitu. Ada spinach. Boleh dimasak dengan dal tadi untuk mengurangkan efek tak baik dia lah. Ya. Dia buat dalam bracket bayam kan. Ada beradik. Bukan bayam. Dia bukan bayam macam bayam kita ni tak. Dia jenis lain sikit. Gitu. Serta banyak mengkonsumsi lemak. Baik, dia kata sangat tidak baik bila dikonsumsi dengan namkisud. Namkisud ni apa dia? Kata Daud dalam kitab At-Tadhkirah. Namkisud ni huwa al-lahm idza jufifa nayyan la khaira fihi. Mana daging yang dijemur kering dimakan dengan apa nama? Dal tak bagus. Hindarkanlah. Dal dimasak dengan daging kering. Daging kering atau daging kering? Kita di sini Malaysia orang tak buat daging kering kan. Tapi sebelah-sebelah Afghan, sebelah Pakistan utara tu kan. Jadi saya yang boleh tahu tu sebab dia belajar tempat sekali tu. Ada budak-budak Afghan belajar sekali tu, dia orang bila musim korban daging banyak kan. Apa dia orang buat? Dia orang ambil daging tadi, dia orang basuh semua. Lepas tu sejak air dia orang bubuh garam banyak-banyak. Gaul dengan garam. Lepas tu dia orang bubuh dalam tin, dia orang tutup rapat-rapat. Dia orang tak jemur. Dia buat macam daging macam bekasam kan, daging bekasam. Nanti bila dah seorang nak makan, dia orang goreng. Kalau bau dia, Allah, bau busuk lah bagi kita. Kita rasa benda tu busuk kan. Jadi macam mana dia orang makan ni bau macam bau bangkai macam tu. Daging yang diperam kan, tapi letak garam lah. Nanti dia orang masak goreng kan. Dia orang masak goreng berkuah, tak tahu dia orang boleh makan. Macam dia orang busuk belacan kita lah. Ya. Kita kalau kita kan masak, kata kita bawa belacan. Oh, lari kalau buka belacan dalam bilik kita apa tu, bekas belacan tu, dia orang lari keluar kan. Ni bau busuk ni apa ni, kamu orang Malaysia makan benda busuk ni kan. Dia kata kan. Jadi begitu. Tapi daging ni tak bagus lah, daging kering tak ada khasiat kan. Dia kata la khaira fihi, tak ada kebaikan padanya. Hindari makan dengan daging tu, daging kering tadi. Maksud dia kata makanan yang miskin gizi. Ya kan? Ini dalam kisut ni makanan yang tidak lezat lah. Hindari juga dengan jangan sampai dicampur dengan yang manis-manis. Jangan campur dengan manis-manis pula. Dal tadi. Kerana bisa menyebabkan penyumbatan pada liver. Bukan liver ni. Dia panggil sudah dan kabidiyah. Jantung boleh sumbat lah macam itu. Kecanduan memakan kacang ini juga bisa menggelapkan pandangan. Mata boleh jadi rabun. Kerana zat pengeringnya yang terlalu kuat bisa menyebabkan susah buang air kecil. Dan menyebabkan pembengkakan dingin dan angin duduk. Angin duduk daripada riyah al-ghalidhah. Maksudnya angin dia panggil angin yang payah keluar lah badan kita kan. Dia duduk dalam badan kita, tak nak keluar, susah nak keluarkan dia tadi. Gitu. Baik, kemudian dia kata jenis yang terbaik adalah yang agak putih dan gemuk, yang besar sikit, serta yang mudah masak. Itu yang terbaiklah dia antara kacang dal ni. Baik, ada pun prediksi ni maksudnya sangkaan lah, sangkaan. Sebahagian kaum jahil bahawa kacang ni adalah hidangan yang diberikan oleh Ibrahim Khalilullah pada para tamunya. Itu adalah riwayat dusta belaka. Tak betul lah. Kan?
uh, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahawa beliau menjamu tamunya dengan daging bakar. Kan? Bi'ajlin haniz. Kan? Yakni sate kambing muda, bukan kambing, lembu. Tak tahulah macam mana orang ini terjemah kan. Wa huwa al-ajl al-haniz. Al-ajl yakni fata al-baqar. Lembu muda, anak lembu lah. Ya, mashwiyun syay'an nadijan ala radaf. Maksudnya anak lembu bakar ni, panggang. Anak lembu panggang, yang dipanggang di atas batu yang dipanaskan, batu yang dibakar lah. Dia batu kan, dibakar batu tu panas, maka dia letaklah anak lembu tadi di atas batu panas tadi. Itu dia panggil fatal bakar mashwi tadi, yang dipanggang. Bukan sate kambing, bukan sate kambing muda. Bukan mana kambing, mana anak lembu. Silap terjemah ni. Mungkin kalau teringat sate kambing tu tulis kambing. Nak tulis anak lembu jantan, tulis kambing. Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Ishaq bahawa ia menceritakan Ibnu Al-Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak pernah ditanya tentang hadis yang berkaitan dengan kacang adas ni. Ya kan? Orang tanya dia, kacang yang disucikan melalui lisan 70 Nabi ni. Semua Nabi, 70 orang Nabi puji dal ni. Beliau menjawab, beliau berkomentar, tidak pernah diucapkan oleh seorang Nabi pun. Dia tak ada Nabi seorang pun cakap macam tu, dia kata. Justru adas ini kurang baik, dia lagi sebaliknya dal ni tak baik, tak bagus. Membikin masuk angin, dia kata. Boleh menyebabkan badan kita dimasuk angin. Siapa yang menceritakan kepada kalian hadis tersebut? Dia tanya mereka balik lah. Siapa beritahu kamu hadis ni? Mereka kata Salam bin Salim. Kata apa nama Abdullah bin Mubarak lagi. Apa nama dia ambil pada siapa? Salam bin Salim ambil pada siapa? Mereka kata dia ambil pada kamu lah. Okay. Salam bin Salim kita ambil kat Abdullah bin Mubarak lah. Oh, dia kata dia ambil pada aku pula. Ngarut lah. Maknanya Abdullah bin Mubarak pun tak tahu hadis ni kan. Dia kata, mana aku ambil kat Abdullah bin Mubarak. Menipu lah kawan tu. Salam bin Salim. Menipu lah jawab lah. Itu cerita dia. Baik, kemudian huruf Ghain pula. Ghain. Ghain, Ghais, hujan. Disebutkan dalam Al-Quran pada beberapa ayat tentang hujan, dia kan. Harfu Al-Ghain. Dia kata, nama Ghais ini amat enak didengar dan enak pula rasanya bagi jasmani dan rohani sekaligus. Dengan menyebut kata Ghais, terasa nyaman di telinga dan terasa enak di hati. Air hujan adalah air yang terbaik, paling lembut, paling berguna dan paling banyak berkahnya. Terutamanya sekali apabila turun melalui awan berguntur, ada guruh lah, dan berkumpul di danau-danau pergunungan. Air hujan adalah air yang paling lembap dibandingkan seluruh jenis air kerana belum lama mendekam di bumi, sehingga belum banyak menyerap unsur kering dari bumi. Maksudnya dia baru turun di bumi kan, tak ada unsur-unsur lain yang campur dengan dia lagi, serta belum bercampur dengan unsur kering yang lain. Oleh sebab itu air hujan amat mudah berubah dan menjadi apek, jadi busuk baunya kan, kerana saking lembutnya dan saking cepat reaksinya. Dia cepat bereaksi air hujan ni kan. Apakah hujan musim semi, kan, musim panas lebih lembut daripada hujan di musim dingin? Ada dua pendapat dalam persoalan ini. Kata Ibnu Qayyim lagi rahimahullah, mereka yang lebih mengunggulkan hujan di musim dingin mengatakan kerana panas matahari pada saat itu lebih sedikit, sehingga yang diserap dari air laut hanya bahagian yang paling lembut sahaja. Sementara cuaca pada saat itu juga bersih. Tidak terdapat uap-uap dan asap serta debu yang bercampur dengan air hujan tersebut. Kesemua itu menjadikan hujan pada saat itu lebih lembut, lebih jernih dan bebas polusi. Yang ni maknanya polusi ni lebih bebas campuran-campuran lain lah, kan? Wa khuluhu min mukhalid, tak campur dengan campuran lain. Kemudian dia kata lagi rahimahullah, mereka yang lebih mengunggulkan hujan semi musim panas menyatakan panas di musim semi menyebab terjadinya penguapan berat
Wak berat sehingga menyebabkan udara menjadi ringan dan lembut. Dan dengan sendirinya air hujan juga menjadi lembut. Berbagai unsur bumi menjadi berkurang. Di samping juga bertepatan dengan waktu hidup yang tumbuh dan tumbuhnya berbagai jenis pohon dan tumbuhan serta adanya udara bersih. Asy-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa ia menceritakan, kami pernah bersama Rasulullah, kata Anas, kami pernah bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba turunlah hujan. Beliau yakni sallallahu alaihi wasallam menyingkap pakaiannya, kan, bersikapkan baju pakaian agar terkena hujan, sambil berkata, sesungguhnya air ini baru saja datang daripada Rabb-Nya, kan, sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya telah dijelaskan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Istisqa tentang bagaimana Nabi SAW meminta hujan lalu beliau mengambil berkah air hujan pada saat pertama kali turun. Masuk pula tentang huruf Fa, Fatihatul Kitab, iaitu surah Al-Fatihah. Disebut juga sebagai Ummul Quran dan As-Sab'ul Mathani, iaitu 7 ayat yang berulang-ulang. Diulang dalam setiap rakaat, diulang dalam setiap salat. Kan? Setiap hari kita baca surah Al-Fatihah. 7 ayat ni kan. Daripada waktu subuh sampailah waktu isyak dan sembahyang sunat lagi lah. Juga disebut sebagai Asy-Syifa'ut Tam, pengubatan ataupun dia panggil syifa ni ubat yang sempurna, pengubatan yang sempurna, ataupun Ad-Dawa'un Nafi', ubat yang bermanfaat, ataupun Ar-Ruqyah At-Tamah, ruqyah yang sempurna, yakni ruqyah jampi yang sempurna. Al-Fatihah juga disebut sebagai kunci kejayaan, kunci kekayaan dan kejayaan. Baca Al-Fatihah. Okay? Penjaga stamina. Dia kuat, dia jaga stamina kita. Penolak kesedihan, rasa murung, rasa takut, rasa sedih. Bagi orang yang mengetahui kemuliaannya, memberikan haknya yang sesungguhnya, membacanya dengan tertil untuk menyembuhkan penyakitnya, mengetahui cara penyembuhan dan pengubatan melalui Al-Fatihah, serta rahsia mengapa Al-Fatihah memiliki khasiat seperti ini. Ketika sebahagian sahabat menyedari hal itu, mereka menggunakan Al-Fatihah untuk mengubati orang yang terkena sengatan binatang beracun sehingga sembuh. Nabi SAW bertanya kepada mereka, daripada mana kalian mengetahui bahawa Fatihah itu adalah ruqyah? Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang terbantu oleh taufik daripada Allah, terbuka pandangan batinnya sehingga mengetahui rahsia surah ini, serta manfaat yang terkandung di dalamnya berupa tauhid, pengenalan terhadap nama, sifat serta perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijelaskan dalam surah ini. Berikut juga syariat takdir, hari kiamat, pemurnian tauhid ar-rububiyah, kesempurnaan tawakal dan penyerahan diri kepada yang maha memiliki segala urusan, yang memiliki segala pujian, yang di tangannya terdapat segala kebaikan, kepadanya dikembalikan segala urusan, kepadanya lah orang tersebut memohon dan meminta hidayah, yang merupakan dasar kebahagiaan dunia dan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Mogoi lain tak molek cikgu tak apalah, insya-Allah cikgu boleh pahala lah, insya-Allah. Nanti ada dalam rakaman ni bolehlah dengar balik ya, insya-Allah. Cikgu kita ni duduk dekat Kuala Nerang, Kampung Nako Nambua, kan? Mogoi nama tempat cikgu, kampung Mogoi. Baik, dah nak habis cikgu, sikit lagi kan, 10.30 nak berhenti cikgu. Baik, jadi dasar kebahagiaan dunia dan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Berilah hidayah kepada kami jalan yang lurus, dunia dan akhirat. Di samping itu juga mengetahui hubungan antara satu arti dengan arti selanjutnya. Berusaha mendapatkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan dunia dan akhirat. Menyingkirkan segala yang membahayakan kehidupan dunia dan akhirat. Ia juga mengetahui bahawa keselamatan sesungguhnya, keselamatan yang paling sempurna,
kenikmatan yang paripurna, yang sempurna lah, bergantung pada surah itu, yang bergantung pada aplikasi daripada kandungan surah tersebut, Al-Fatihah. Sehingga semua itu sudah cukup baginya untuk menggantikan segala jenis ubat, segala jenis jampi-jampi, serta membukakan baginya berbagai pintu kebaikan dan menolak baginya segala pintu keburukan. Ya? Itu adalah masalah, itu adalah perkara yang berhajatkan dimunculkannya kembali satu fitrah lain, daya nalar lain. Saya rasa kita sampai di sini lah, insya-Allah. Nanti kita sambung lagi lah. Okay. 0434 ni tentang Fatihatul Kitab ni lah, insya-Allah. Jadi saya sudahilah kelas kita dengan malam ni dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.